Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan dan puan, rakan-rakan sekalian. Saya ucapkan selamat petang. Assalamualaikum sekali lagi. Jadi hari ini saya upkan satu video live ni di page dan juga di ruang profile akaun Facebook juga. Jadi tuan dan puan akan dapat melihat siaran ini secara serentak. Jadi hari ini tuan dan puan, sebenarnya saya mengambil kesempatan untuk buat sedikit perkongsian pendek tentang apa pendekatan yang biasa kita ambil apabila kita kata kita merancang. Jadi saya biasa sebut merancang ni ada dua bahagian satu untuk personal kita, satu lagi untuk bisnes. Jadi dalam personal, rancangan personal tu sebenarnya kalau kita usahawan, kita tak boleh nak elak lah, dia kena align dengan rancangan bisnes kita. Kita tak boleh nak elak, terutama kalau kita bisnes yang berbentuk mikro, maksudnya bisnes kita masih kecil, dan juga mungkin kategori SME kita itu, kita masih lagi mempunyai kuasa majoriti untuk buat keputusan dalam bisnes kita. Jadi dia masih memerlukan kita ada dua rancangan tu, personal dan bisnes. Jadi rancangan personal tu akan align dengan bisnes. Saya juga ada mengulang tentang keadaan di mana biasa kita, kalau kita usahawan, kita terlupa. Kita tak buat personal plan, tapi kita fokus banyak kepada bisnes. Jadi bila kita buat rancangan bisnes itu, kemudian kita cuba alignkan personal plan kita tu kepada bisnes. Jadi dia tak adalah betul atau salah, tetapi dia bergantung kepada pendekatan kita. Saya mengambil pendekatan, kita adakan dulu personal plan dan kemudian kita align dengan business plan. Kerana business plan tu bukan kita seorang. Business plan biasanya kita akan susunkan rancangan untuk perniagaan kita, apa yang kita ada sekarang, ke mana kita nak pergi. Biasanya kita akan rancang dengan tim kita, bukan seorang-seorang. Kerana business kita itu, kalau business solo lain, tetapi kalau business kita itu memang dah ada tim, dah ada pekerja, dah ada orang kata admin, tim pengurusan, dah ada syarikat yang kita bentuk. Jadi dia mesti ada input daripada orang lain. Jadi perancangan bisnes itu bukan secara 100% itu kita punya, kerana kita akan ambil input-input daripada orang lain. Jadi kita masih kena ada dua, satu personal plan, dan juga kalau kita usahawan itu, baru kita ada satu lagi yang memang kita kena ada lah, iaitu business plan. Jadi setiap tahun biasa kita akan bercakap tentang strategic planning. Biasanya ada setengah syarikat, terutamanya macam syarikat kita yang masih kecil, bisnes mikro, SMEs ni, biasanya kita akan adakan strategic planning session ini setiap tahun, kerana perubahan tu banyak berlaku. Tetapi ada setengah syarikat yang mungkin agak besar, dah stabil, jadi dia mungkin tidak sekerap secara tahunan. Jadi pendekatan kita sedikit berbeza, terutama kalau kita kata kita bisnes mikro dan bisnes kecil. Kerana kita ada banyak perkara yang berubah-ubah. Kadang-kadang dalam tempoh 3 bulan itu saja dah banyak perkara berubah. Malah dalam tempoh sebulan mungkin ada perubahan. Jadi bila kita kata nak masuk kepada tahun baru, biasanya kita ambil tahun tu 12 bulan supaya kita boleh menyusun dalam satu kerangka yang kita boleh cuba. Jadi ada perkara-perkara kita buat sebulan tak cukup, 2 bulan tak cukup, 3 bulan tak cukup. Jadi mungkin kita kena ulang, perbaiki supaya kita dapat satu hasil ataupun pendekatan yang lebih solid. Itu sebabnya mengapa kita ambil 12 bulan itu tadi. Satu lagi adalah berdasarkan keuangan. Biasanya kita kata laporan keuangan, susunan keuangan kita berdasarkan kepada rekod tahunan. Kan kita kata kita nak buat, kalau kita punya syarikat PLT atau syarikat Sdn Bhd, annual return kita nak submit pun mengikut tempoh rekod tahunan tu tadi. Jadi itu antara perkara yang menyebabkan strategic planning ni kita sebut sebagai satu perkara yang kita buat ataupun yang kita adakan setiap tahun. Jadi dalam keadaan kita ni sebenarnya tuan dan puan, antara perkara pertama bila kita sebut tentang perancangan itu, sebenarnya dia bermula dengan clarity.
jelas apa yang kita mahu. Jadi kalau personal plan pun kita jelas apa yang kita mahu. Kalau kita buat business plan pun kita jelas. Kalau kita bawa tim kita pun kena jelas. Jadi bila jelas ni dalam sesi strategic planning yang kita buat sendiri, kita buat juga di Startlah ini, sebenarnya antara perkara pertama yang kita persetujui adalah apabila kita buat rancangan itu, kalau rancangan personal lah, kalau rancangan bisnes itu untuk syarikat, sebenarnya kita juga melihat bagaimana kita nak align rancangan kita itu dengan melihat kepada apa yang kita mahu capai dalam daripada dan melalui syarikat tu ataupun aktiviti-aktiviti perniagaan dia tu. Jadi dia ada dua, dia kena lihat apa yang kita mahu capai dari dan melalui, maksudnya what we want to achieve from and through the business. Jadi daripada situ sebenarnya kita punya personal plan tu tadi, kita akan nampak bagaimana personal plan yang kita dah ada itu kita dapat align ataupun kita dapat selarikan, sejajarkan dengan rancangan perniagaan. Jadi kalau katalah kita tak berniaga tapi kita ada personal plan, kita kena alignkan juga dengan kita punya plan kerjaya, career plan. Jadi dia ada dua juga sebenarnya, sebab bisnes ni sebenarnya kepada owner dia ataupun kepada usahawan itu merupakan satu jalan bagaimana dia nak membina kerjaya dia. Kita taklah kata usahawan tu kena berkerjaya sebagai usahawan, bukan, tetapi the analogy tu. Jadi dia ada dua juga, dia ada dua perancangan tu juga. Jadi bila merancang tu, antara perkara yang pertama mindset tu tadi, bahawa kita faham kita bukan sahaja berfikir tentang apa yang kita nak capai daripada apa yang kita buat, tetapi melalui apa yang kita buat. Not only from but through. Itu dia punya konsep yang pertama bila kita nak rancang ni lah. Jadi ini antara pendekatan yang biasa saya sendiri gunakan dan saya selalu kongsikan jugalah kepada kawan-kawan. Pertama sekalinya tu bila mindset. Jadi setiap kali kita nak buat planning tu, kita dah ada satu mindset yang betul. Jadi bila kita fikir what we want to achieve from and through what we do, jadi dia punya pemandangan itu jadi lebih besar, lebih jauh. Dia akan membina satu pandangan yang luas kepada perancangan yang kita nak buat. Itu yang pertama, tentang kita punya mindset. Yang kedua, tuan dan puan, kita mesti bersedia merekod. Kita mesti tulis. Jadi ada ramai orang, dia cakap saja, dia cakap impian dia cakap, dia teringin nak buat tu, dia nak buat ni, buat tu, buat ni, tetapi tidak ditulis. Jadi ini antara perkara penting, iaitu merekod. Baik, untuk perkara kedua ni yang biasa yang saya lakukan, kalau kita sebut merekod, tuan dan puan boleh buat dalam pelbagai bentuk. Memang kita ada satu rekod yang kita kata, okey, saya dah type di komputer contoh. Tetapi saya masih sarankan tuan dan puan, semasa buat perancangan tu, sama ada untuk personal atau untuk bisnes, mesti ada fizikal, barang-barang fizikal. Mesti ada pen, mesti ada buku mesti ada kertas-kertas, mesti ada canvas, macam ni, dan juga mesti ada pelbagai alat lain macam sticky note yang warna-warni. Kalau dekat pejabat Startlah ni memang dia sentiasa ada. Jadi kalau macam di depan saya ni pun kita sentiasa ada. Jadi gunakan, mesti ada alat-alat ni. Jadi pen pun merata-rata kan. Jadi dia kena sentiasa ada supaya kita ada tabiat. Setiap kali kita buat itu ataupun kita berfikir sesuatu itu, mesti pen down. You must pen down your ideas. You must pen down your what you vision to be. Dia kena sentiasa ada. Sama ada kita tulis ataupun nanti kita conteng-conteng, itu lain perkara. Di mana kita tulis dan kita conteng itu pun lain perkara. Kadang-kadang kalau kita guna canvas yang macam ini, kita gunakan sticky note tu, kita tampal. Jadi kalau kita kata tak nak lah ini, kita boleh buang, ataupun kita nak tambah, kita tambah-tambah saja. Jadi kalau macam ni, tuan dan puan perasan, sebenarnya yang warna-warna lain tu adalah idea tambahan yang dibina daripada idea-idea yang sedia ada. Maksudnya mungkin kita share idea, lepas tu daripada idea tu kita ada idea lain, jadi kita tambah di situ. Dan juga mungkin ada alat-alat bantu yang begini ni, sebenarnya adalah nota-nota ataupun elemen-elemen yang kita percaya perlu ada dalam rancangan kita, yang kita rujuk. Jadi perkara-perkara ni mesti ada lah. Dan bila kita merancang ni, tuan dan puan, nak tak nak kita kena ada juga kalender.
kalender mesti ada. Walaupun kita kata tak tahu bila nak buat tapi kita kata okey tahun 2023 contoh. Jadi sekurang-kurangnya kita dah ada satu bentuk kalender yang kita rujuk, kita dah ada. Kita dah ada. Jadi alat-alat ni semua bila kita kata merancang tu, orang kata alat supaya kita berfikir, kita nampak macam alat tu susah sangat. Sebenarnya alat-alat ni adalah alat-alat yang biasa kita ada tapi kita jarang guna kerana kita dah banyak bergantung kepada komputer, kepada telefon, kepada iPad. Jadi bila nak merancang ni kita ada satu perkara yang kita sebut sebagai berkreativiti. Jadi kita perlukan barang-barang ni. Kalau macam tuan-tuan lihat kalau macam kebiasaannya sama ada di meja kerja di pejabat atau meja kerja di rumah, memang barang-barang ni akan sentiasa ada, mudah akses. Jadi setiap kali ada idea kita buat. Tetapi apabila kita fokus kepada merancang dan dalam sesi merancang itu, apabila kita dah ada mindset tadi, kita teruskan dengan alat-alat ataupun perkara-perkara yang kita dah ada tu tadi. Jadi bila kita ada buku begini, dia kalau loose paper tuan-tuan puan, nanti dia hilang, tuan-tuan puan susah nak rujuk. Tetapi kalau canvas yang besar macam ni, dia susah nak hilang. Jadi kalau tuan-tuan puan ada canvas, print tu besar sikit, print A3 tu besar, jadi dia susah nak hilang. Dia susah kalau kita nak buang pun sebab dia besar. Kalau yang kecil-kecil ni kadang-kadang kita tak perasan, kita buang. Kita buang, padahal benda tu adalah perkara yang kita nak rujuk. Kerana dokumen-dokumen yang kita rekod, kita tulis ini yang penting, memang kena rekod dan kena tulis. Ini akan membolehkan kita sentiasa melihat kepada apa yang kita rancang. Dia rancangan ni bukannya sebab kita kata nak syok-syok, nak tunjuk-tunjuk, tak, dia mesti ada dan kita rujuk. Jadi selepas kita kita dah biasa, kita dah ada mindset yang betul dan kita tahu kita nak rekod, cara kita merekod tu pelbagai. Ini antara saya kata awalnya tu, bila kita dah letak-letak ni semua, kita akan ada contengan-contengan yang kita nak lakukan. Jadi contengan-contengan itu juga tuan-tuan puan, kalau kita letak dalam buku, dia takkan hilang. Jadi mesti ada satu tempat yang mana tuan-tuan puan letakkan bila tuan-tuan buat planning tu, kerana selepas itu kita akan revise semula planning kita tu. Mungkin pada masa-masa tertentu selepas 2-3 bulan, contoh kita rancang untuk tahun 2023. Jadi Januari, Februari, Mac mungkin kita akan review rancangan kita. Jadi rekod-rekod ni sangat penting. Okey, tak apalah puan, saya dah ambil gambar, yang ni boleh buang. Betul, tetapi sebenarnya bila tuan-tuan puan ambil gambar, bila tak simpan yang asal ni, bila kita nak letak balik tu, kita dah hilang dia punya poin-poin tu tadi. Jadi kalau boleh simpan yang mana boleh, yang orang kata tak boleh tu tak apalah. Jadi biasanya apa saya buat, bila dalam canvas macam ini, saya akan alihkan dia ke dalam buku. Jadi sticky note tadi saya akan keluarkan dan saya akan masukkan dalam buku-buku ni tadi. Jadi dalam buku-buku ni nanti tuan-tuan puan kadang-kadang akan nampak ada setengah buku tu akan ada nota-nota begini, akan ada sticky note yang ditampal, kerana ini adalah sebahagian daripada dokumentasi apa yang kita rancang. Jadi tuan-tuan puan, orang kata alah rancang-rancang, lepas tu buat tak jadi, rancang-rancang buat tak jadi. Tapi sebenarnya point dia adalah untuk kita rancang, jadi tak jadi itu kedua, kerana kita dah berusaha. Jadi dengan mindset yang betul, yang pertama tadi mindset, saya ada dua perkara je. Mindset yang betul iaitu apabila kita buat rancangan kita tu, kita mesti ada satu benda yang kita nak capai. Jadi apa yang kita nak capai itu, kita soal diri kita, apa yang kita nak capai melalui dan daripada apa yang kita buat. Jadi kalau kita kata kita bekerja, kata contoh kita bekerja sebagai guru, apa yang kita nak capai dengan menjadi seorang guru, dan melalui kerjaya perguruan itu, apa lagi yang saya nak capai. Dia kena ada dua. Dia ada dua, mindsetnya macam tu. Kalau bisnes pun sama. Kalau saya buat bisnes, apa yang saya nak capai daripada bisnes ni dan melalui bisnes ni, what do I want to achieve from and through what I do. Dia begitu, itu mindset je. Yang kedua, kena rekod, kena tulis. Kalau type pun type lah, tetapi masih juga tuan-tuan puan mesti ada rekod yang bertulis, supaya tuan-tuan puan kita mengaktifkan semua sel-sel bukan sel-sel otak saja, sel-sel badan sel-sel badan, otot-otot ni, supaya kita dapat ingat apa yang kita tulis. Dan perkara ni lah yang kita selalu lihat, kita tengok balik supaya dia jadi satu affirmation, pengukuhan kepada apa yang kita dah rancang.
Janganlah tengok setahun sekali. Ini buku planning tahun lepas baru tahun ni nak buka, tak. Dia kena tuan dan puan memang kena ada masa. Jadi kadang-kadang memang saya conteng-conteng. Jadi kalau conteng-conteng, cantik dia bukan pasal cantik tak cantik, tetapi kepada apa yang kita nak tadi tu, apa yang kita gambarkan daripada apa yang kita fikirkan. Jadi tuan dan puan, kita ada cara masing-masing, tetapi konsep dia adalah untuk direkodkan secara tradisional semula, pen and paper. Okey, jadi tuan dan puan, itu sajalah sebenarnya sebentar. Jadi selepas ini sesi-sesi video begini saya akan muat naik dari masa ke semasa tanpa berjadual untuk memudahkan kepada pengurusan masa. Jadi tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih, selamat merancang. Dan insya-Allah saya pun ada sesi sedikit yang saya akan kongsikan pada 23 Disember ini, 1 jam setengah saja melalui online. Nanti tuan dan puan boleh tengok di bawah video ni ada link saya sertakan, boleh sertai untuk sama-sama kita berkongsi pengalaman. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih, insya-Allah kita jumpa lagi.